Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun amma ba'd. Jadi pertama sekali terima kasih banyak kepada pihak USIM, pihak jawatankuasa surau masjid dan juga pengurusi majlis kita sebentar tadi Dr. Rosdan. Yang dimuliakan para hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita pertama sekali akidah yang benar, kemudian Allah mengurniakan kita niat yang benar, Allah mengurniakan kita ilmu yang benar, Allah mengurniakan kita amal yang benar, Allah mengurniakan kita guru yang benar, Allah mengurniakan kita sahabat-sahabat yang benar, dan Allah meletakkan kita di atas jalan yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di alhamdulillah tuan-tuan, pertama sekali kita panjatkanlah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, di sebuah institusi ilmu, di musalla, dalam bulan yang baik, dalam keadaan yang baik, insya-Allah semua dalam keadaan berpuasa, dan apatah lagi kalau semua dalam keadaan menjaga wuduk, dan sama-samalah kita saling ingat mengerti, bukan makna yang duduk di depan ni adalah yang terbaik, bahkan sebenarnya bila kita dah bercakap banyak ni kita sebuat pula, bila sebuat buat kenapa? Sebab orang yang pertama sekali dituntut tentang apa yang dicakap ialah orang yang bercakap tu. Jadi kadang-kadang bulan Ramadan ni banyak orang jemput bagi tazkirah. Orang ni jemput bagi tazkirah, ni bagi tazkirah. Jadi yang paling berat kita lah. Tuntutan apa yang kita cakap ke atas diri kita tu sendiri. Jadi alhamdulillah, tajuk yang saya cadang untuk bincang pada hari ini seperti mana yang dimaklumkan ialah 7 aqabah dalam konteks puasa. 7 aqabah dalam konteks puasa. Kerana masa yang suntuk saya terus pergi pada topik lah. Apa makna 7 aqabah ni? Aqabah ni ialah jalan yang sukar di atas gunung. Dalam Al-Quran ada digambarkan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Maknanya digambarkan, tidakkah kamu mahu menempuh satu jalan yang sukar? Tidakkah kamu mahu menempuh satu jalan yang sukar? Dan apakah jalan yang sukar itu? Membebaskan hamba, memberi makan pada hari yang makanannya sangat sedikit, apatah lagi beri makan yatiman dha maqrabah pada anak-anak yatim yang mempunyai hubungan kaum kerabat dengan kamu, au miskinan dha matrabah, orang miskin yang sangat miskin sehingga terduduk di atas bumi. Jadi ulama Imam Ghazali juga menggunakan istilah yang digunakan oleh Al-Quran, iaitu menggambarkan bahawa amalan baik ini ada seumpama satu perjalanan yang sukar. Seolah-olah di hadapan kita ni ada gunung yang kita nak kena daki. Dan gunung tu bukan satu gunung, bahkan ada 7 gunung. Sebab tu dia panggil 7 aqabah. Dan Imam Ghazali mula memperkenalkan konsep 7 aqabah ni dalam kitab dia Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Maknanya Imam Ghazali ni kita tahu sejarah dia apabila dia telah
masyhur, kemudian dia bersuluk, disebut lebih kurang dalam tempoh 11 tahun. Kemudian selepas 11 tahun tu dia mula mengarang dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan ke akhirat. Maka dia telah mengarang kitab, antaranya Kitabul Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat agung yang disebut oleh para ulama di antara 5 kitab nawadir yang tidak ada contoh selepas dan sebelum dan selepasnya, tetapi masih lagi dikritik oleh sebahagian orang, ya. Di Imam Ghazali pun mengarang beberapa kitab yang lain, dan disebut kitab yang terakhir sekali ialah kitab Minhajul Abidin. Ada yang kata kitab yang terakhir itu kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku. Itu sebenarnya wahai anakku tu surat yang ditulis oleh Imam Ghazali kepada anak muridnya. Tapi kitab yang terakhir sekali ialah kitab Minhajul Abidin yang dikarang ataupun diriwayatkan daripada Imam Ghazali oleh anak-anak murid kanannya. Jadi dikatakan oleh kerana begitu akhir kitab ini, sehingga kan yang sempat mengarang kitab ini ataupun menukilkan kitab ini pada Imam Ghazali ialah khawasi ashabi, iaitu orang-orang yang rapat dengan Imam Ghazali. Jadi dalam kitab Imam Ghazali ini, Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali memperkenalkan satu konsep perjalanan akhirat. Dia kata, aku telah bentangkan dalam beberapa kitab sebelum ni, tapi kadang-kadang orang tak dapat nak faham. Maka Imam Ghazali ringkaskan lagi. Sebab apa? Sebab perjalanan kerohanian ni bukan senang. Dia perjalanan yang tak nampak, perjalanan hati. Imam Ghazali telah berjaya menyusun ilmu tasawuf menjadi satu disiplin ilmu yang tersusun. Bahkan sebelum ni ada yang kata bahawa ilmu tasawuf ni bukan daripada Islam, daripada pengaruh-pengaruh falsafah tertentu. Dan Imam Ghazali telah membuat ijtihad, bahkan dia kata ni ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku letakkan dalam kitab ini pertama kali, dan aku cadangkan untuk jadikan kitab ini sebagai kitab yang diterima dan disepakati penerimaannya. Jadi sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin tak banyak orang nak kritik, dan di sini konsep pertama sekali, iaitu konsep 7 Aqabah. 7 Aqabah ni maknanya perjalanan, 7 perjalanan ataupun tingkatan perjalanan yang perlu kita lalui untuk kita mencapai peringkat yang paling tinggi sekali. Jadi apakah Aqabah yang pertama, dan kita lihat dalam konteks puasa. Imam Ghazali kata pertama sekali jalan untuk kita tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tidak, mesti kita melepasi Aqabatul Ilmi. Mesti kita melepasi jalan yang sukar, seumpama mendaki bukit, iaitu ilmu. Sebab itulah kata para ulama, sebahagian para ulama kata pertama sekali kamu hendak bertaubat ialah bertaubat daripada untuk tidak belajar ilmu. Itu taubat yang pertama sekali. Taubat untuk tidak belajar, bagaimana untuk belajar? Apakah ilmu yang wajib dipelajari? Jadi macam tu juga contohnya dalam konteks puasa. Sebelum satu orang tu berpuasa, wajib ke atasnya belajar ilmu bagaimana untuk berpuasa, apakah rukun puasa, apakah syarat-syarat puasa. Siapa yang berpuasa tanpa ilmu, umpama tidak berpuasa. Ini kaedah yang para ulama sebut. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, seumpama tak beramal. Dalam matan Zubat ada sebut, wa kullu amalin, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Ini ada dalil dia, tuan-tuan. Satu orang Badui, dia datang sembahyang di Masjid Nabawi. Maka setelah dia bersolat, Rasulullah panggil dia kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu pergi sembahyang, kamu tak sembahyang lagi. Maknanya dia dah sembahyang, tapi oleh kerana sembahyangnya itu tidak didasarkan atas ilmu, beberapa rukun dia tak sempurna, maka seumpama tak bersembahyang. Maka Rasul kata balik sembahyang balik. Dia pun sembahyang lagi sekali. Maka Rasul kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kali ketiga irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi perkara pertama sekali untuk kita menghadapi ibadat puasa ini dalam konteks 7 Aqabah ni, pertama sekali kita kena semak balik ilmu-ilmu kita berkaitan dengan puasa. Kadang-kadang perkara-perkara yang agak remeh, seumpama ada orang kata kentut ketika mandi dalam sungai lah, tiba-tiba air termasuk daripada rongga-rongga. Ni ada yang nak kata-kata nak pergi berkelah mandi sungai pula pada bulan puasa ni. Bahkan ulama kata kalau berlebih-lebihan dalam menyejukkan badan,
boleh jatuh hukum makruh. Sebab apa? Sebab kita badan kita ni antara tujuan dalam puasa ni antaranya lah untuk belajar kesabaran. 1/2 daripada sabar itu adalah puasa. Dan sabar itu 1/2 daripada agama. Maknanya puasa ni ulama sebut 1/4 daripada agama. Bahkan kita kena belajar lagi, apakah maksud puasa, apakah tujuan puasa. Dan akabah ilmu yang pertama sekali tidak boleh tidak bab akidah. Allahu Akbar. Syaitan kadang-kadang kita diajak kita puasa. Solat. Tapi dia tak ajar kita untuk pertama sekali kita panggil mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan akidah kita kadang-kadang rosak. Sebab tu kata para ulama, kadang-kadang syaitan nak rosakkan amalan kita ni, dia tak rosakkan semuanya. Dia rosak benda yang paling asas sekali. Dan perkara yang paling asas dalam amalan ni, kalau rosak kedua-dua ni, seluruh amalan kita akan rosak. Pertama akidah, kedua niat. Pertama akidah, kedua niat. Puasalah kita sebanyak mana pun, solatlah kita sebanyak mana pun, tapi kalau dalam hati kita ada akidah yang syirik, yang meletakkan sifat-sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun meletakkan sifat Allah pada makhluk, maaf kata tuan-tuan, seumpama tak ada binaan langsung. Macam tu juga dengan niat, tapi niat ada khilaf lah. Ada setengah ulama kata kalau niat bercampur langsung tak diterima. Ada ulama kata tengok mana yang berat. Imam Ghazali kata tengok mana yang rojih. Kalau yang rojih tu walaupun bercampur, kata Imam Izz bin Abdul Salam, kalau dah bercampur habis, tertolak. Kita puasa tapi ada niat-niat lain. Selain daripada niat dalam kategori ikhlas, kita ikhlas ni pun ada tingkatan-tingkatan dia. Maka kata Imam Izz bin Abdul Salam, kalau ada campur sedikit sahaja habis, tuan. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam hadis kursi, ana aghnal aghnia an syirk. Akulah orang yang paling terkaya daripada disertakan aku dalam ibadat-ibadat. Dan aku takkan terima melainkan sesuatu yang khalis, semata-mata untuk aku. Jadi Imam Izz bin Abdul Salam kata, kalau ada campur niat lain sedikit, tertolak. Tapi alhamdulillah ada pendapat yang lebih lembut. Kata Imam Ghazali, tengok mana yang lebih rojih. Kalau niat kerana ketaatan tu lebih kuat, maka hukum dia ke atas perkara yang paling kuat. Kalau niat tu kerana perkara-perkara lain, nak kurus ke, bukan niat untuk ataupun apa kita panggil lebih kepada tujuan-tujuan yang lain lah, tujuan-tujuan yang lain, maka kalau niat itu yang lebih berat, maka tidak diterima. Itu ikut Imam Ghazali. Tapi ada pendapat yang lebih lembut lagi, itu Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut tengok niat mana, sebanyak mana yang dia niat itu ikhlas, walaupun sedikit, sebanyak itulah pahala yang dia dapat. Maknanya ada juga kita dapat walaupun kita ada niat ikhlas walaupun sedikit. Itulah tuan-tuan. Baru cerita tentang aqabah yang pertama. Baik. Kita ambil masa sedikit saja lagi. Aqabah yang kedua ialah aqabah taubat. Aqabah taubat maknanya apabila kita berpuasa ni, ataupun kita nak menuju pada Allah setelah kita mencari ilmu, maka kita mulakan dengan maqam yang pertama, iaitu maqam taubat. Mungkin dalam hidup kita ni kita ada banyak dosa, dan ulama kata kita ni ada dua bentuk dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Yang paling bahaya sekali ialah dosa kita dengan makhluk. Dosa dengan Allah ni bina atas musamaha. Allah boleh ampunkan kita dengan amalan kita yang sangat sedikit sahaja. Bahkan atas kehendak Allah semata-mata pun Allah boleh ampunkan kita, selain daripada syirik. Tapi dosa dengan manusia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah kena adili. Dan perkara pertama yang Allah akan adili dosa ialah dosa sesama manusia, iaitu ad-dam, darah, yang berkaitan dengan darah. Dosa pertama yang akan diadili di akhirat. Kemudian kita ada lagi aqabatul awaiq. Bila kita nak berpuasa, mungkin ada penghalang-penghalang, dan penghalang ni ada dalam beberapa bentuk. Dunia, makhluk-makhluk lain, syaitan, nafsu kita. Jadi bagi setiap perkara ni kita kena ada apa kita panggil kaedah untuk mendepani.
Kalau kita berkawan dengan khurana usuk, orang-orang yang buruk, tak nak ajak kita, nak merosakkan puasa kita, maka kita jauhkan. Nafsu amarah kita suruh kita makan banyak-banyak, sampai ke tahap ulama kata syarahit ta'am, nafsu kebidatangan. Walaupun beribadat tetapi ditutup dengan apa kita panggil, perkara yang berlawanan dengan tujuan puasa. Ini bukan pada orang lain lah, pada saya tuan-tuan. Tengok badan ni tahu dah, makan sedap. Allahu Akbar. Jadi yang keempat ialah aqabatul awarid, perkara yang boleh memesongkan kita. Perkara awaid ni perkara yang menghalang kita daripada nak beribadat. Tapi bila kita dah beribadat, mungkin ada perkara lain yang akan datang menyibukkan kita. Antaranya urusan rezeki. Ada orang sehingga berlebih-lebih. Memanglah bulan Ramadan ni bulan, kalau kita tengok, bulan perniagaan makanan. Bulan perniagaan makanan. Tapi kalau kita tanya pada usaha makanan, berapa banyak makanan yang dibuang pun banyak juga. Jadi orang kena risau sangat rezekinya sehingga lupa untuk memanfaatkan bulan ni. Risau dengan rezeki dia. Rupanya dalam keadaan berpuasa tu, rezeki dia menghalang dia untuk memanfaatkan, memaksimumkan ibadah puasa dia. Begitu juga dengan musibah yang mungkin menimpa dia. Sakit sikit je. Sakit sikit je, tapi kalau boleh nak dapatkan persaksian daripada doktor bahawa dia boleh meninggalkan puasa. Kemudian qada dan qadar yang berlaku. Mungkin setengah orang pergi musafir kat tempat lain 18 jam satu hari puasa. Seperti mana kita tengok orang-orang yang berada di Eropah, pada musim panas berpuasa, kenalah dia 18 jam. Tapi kalau musim sejuk, alhamdulillah pula. Jadi redhalah dengan qada dan qadar. Tuan-tuan. Kemudian risiko-risiko yang ada juga boleh memesongkan kita daripada ibadat kita. Dan aqabah yang kelima ialah aqabatul bawa'if. Kadang-kadang bila satu orang tu dah puasa ataupun dah beribadat, kadang-kadang dia rasa malas. Hari pertama puasa, Allahu Akbar, solat tarawih ramai. Bila masuk hari ke-10, ke-11, bagi dia dah rasa biasa. Jadi rasa bosan tu dah datang. Yang dia katakan futur, ada yang kata kasal, malas. Malas ni ialah orang yang mampu buat tapi tak nak buat. Kalau orang yang ajzu, orang yang lemah, dia nak buat tapi tak mampu buat. Tapi orang malas ni orang yang mampu buat tapi tak nak buat. Jadi kadang-kadang lepas satu orang tu dah ada ilmu, dia dah bertaubat, kemudian dia dah dapat melepasi halangan-halangan dalam puasa, dia dapat mengelak daripada perkara-perkara yang memesongkan dia daripada ibadat puasa, tiba-tiba rasa bosan pula. Aku ni buat ni tak nampak apa-apa ganjaran pula. Sebab ulama kata ganjaran tu benda yang gaib, benda yang tak nampak. Sedangkan kawan-kawan lain yang duk bersembang ke, yang duk berehat ke, nampak depan mata kita. Jadi macam mana kita nak atasi masalah ni? Ulama kata kita kena, Imam Ghazali kata kita kena melepasi maqam aqabah al-qawadih, al-bawa'if. Cek balik apakah perkara yang menyemarakkan kita untuk beramal. Jadi perkara yang menyemarakkan kita untuk beramal ialah dua perkara, al-khauf wa raja. Takut pada Allah dan harap pada Allah. Jadi kita didik hati kita dengan takut dan harap pada Allah, takut daripada azab Allah, harap pada nikmat Allah. Akhirnya dengan dua perkara ni kita jadikan enjin untuk terus daripada sifat malas. Tapi tuan-tuan, apabila satu orang tu dah rajin pula, datang pula satu lagi aqabah. Aqabah yang ke-6. Aqabah ni aqabah yang paling bahaya. Inilah aqabah yang tidak dapat dilepasi oleh iblis. Iblis tak dapat lepasi aqabah yang ke-6 ni tuan-tuan. Dia panggil aqabah al-qawadih. Ini aqabah yang sangat-sangat buruk. Kerana kalau kita tengok yang lain tadi itu, dia tidak menghancurkan amalan. Dia menghalang amalan, memesongkan amalan, menjadikan kita malal, bosan dalam amalan. Tetapi aqabah yang ketujuh menghancurkan pahala seluruh amalan ataupun sebahagian. Apa dia tuan-tuan? Dua perkara yang paling teruk ialah riak dan juga unjuk. Kalau riak kita beramal depan orang, kalau unjuk ni kita beramal seorang tapi kita rasa kita ni bagus sangat. Rupanya ibadat kita puasa ni, kita rasa aku puasa tak macam orang lain puasa. Orang lain puasa tak jaga ini, tak jaga itu, aku dapat jaga, alhamdulillah.
Tapi akhirnya dinisbahkan kehebatan puasa itu pada diri dia. Jadilah ujub pada diri dia. Akibatnya puasa itu merosakkan dia. Maaf tuan-tuan. Cuma ni kata para ulama, kadang-kadang maksiat yang melahirkan rasa rendah diri itu lebih baik daripada amalan ibadat yang melahirkan rasa kibir dan ujub. Ingat-ingat puasa ni rupanya dapat dekat pada Allah. Rupanya membesarkan sifat iblisiah, membesarkan sifat iblis dalam diri dia. Ini sifat yang aqabah yang tak dapat dilepasi oleh iblis, iaitu aqabah riak dan juga ujub. Dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala dapat jugalah kalau kita dapat melepasi aqabah ini dalam puasa kita. Tapi ada lagi aqabatul hamdi wa syukri. Maknanya apabila kita berpuasa, dan kita dapat elak daripada sandarkan kekuatan kita, amalan kita, yang dengan kekuatan kita lah kita berpuasa, kita dapat nisbahkan pada Allah, maka jangan pula kita lupa membuat tuntutan maqam aqabatul hamdi wa syukri. Maknanya lahirkan kesyukuran kita, lahirkan rasa kepujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dua perkara. Pertama, supaya nikmat puasa ni kekal atas kita, dan Allah tambahkan lagi nikmat puasa itu. Bukan saja dapat puasa zahir kita, bukan saja dapat puasa batin kita, bahkan dapat puasa hati kita, dapat puasa pemikiran kita, dapat puasa roh kita, bahkan dapat puasa sir kita. Maknanya puasa kita meningkat. Apabila kita habis saja satu ibadat puasa, di hujungnya kita nisbahkan kesempurnaan kepada Allah, maka kita syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur kita pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah untuk kita buat apa amal soleh yang kita buat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka dan sesungguhnya kita tak mampu nak buat puasa kita ini kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita petunjuk untuk buat puasa kita ini. Jadi ini 7 aqabah ni tuan-tuan. Bermula daripada ilmu, bermula dari taubat, kemudian perkara-perkara yang menghalang kita, perkara-perkara yang mengesongkan kita, kemudian perkara-perkara yang menggalakkan, menyemarakkan kita untuk beramal, kemudian perkara-perkara yang mencacatkan dan merosakkan amalan kita, dan akhirnya perkara yang dituntut setelah kita melalui semua itu, iaitu kita bersyukur dan nisbah segala apa yang kita ada ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bergantunglah kita pada Allah dan bukan pada amalan kita. Jadi itu sajalah tuan-tuan, secara ringkasnya 7 aqabah yang dibentang oleh Imam Ghazali yang saya cuba diskusikan dalam konteks puasa kita, insya-Allah. Moga-moga puasa ini bukan sahaja satu ibadat zahir kita, tapi juga satu perjalanan kerohanian kita, insya-Allah. Sebab kata Imam Ghazali, aqabah 7 aqabah ni bukannya gunung zahir, tapi dia gunung perjalanan rohani kita. Satu-satu, ada orang yang jauh perjalanannya bagi si aqabah itu, ada orang yang dekat, Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia. Moga-mogalah kita dapat ambil iktibar, dan terutama bagi saya yang bercakap ni untuk dapat amalkan, dan semua kita lah dapat manfaat daripada perbincangan tadi, insya-Allah.